Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala kurniaan dan rahmat daripadanya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan oleh Allah taala kesihatan, keafiatan, kehidupan untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, dan seterusnya untuk kita dapat duduk dalam pengajian kuliah ilmu pada malam ini sebelum kita diuji lebih kurang dalam tempoh 2 minggu lagi untuk tidak dapat kita mengadakan apa-apa sebarang aktiviti pengimarahan masjid. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, antara salah satu perkara yang boleh mengangkat ujian dan musibah Allah Ta'ala ini, antaranya yang dipesankan oleh para ulama adalah banyakkan istighfar. Jadi kalau boleh, saya sendiri dan pada tuan-tuan semua, kalau boleh kita cubalah dalam satu hari kita dapatkan paling kurang 100 istighfar sehingga ke 1000 istighfar. Ya, kita minta kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan istighfar itu, kerana Nabi SAW yang telah menjamin hal ini. Ya, kalaulah para doktor dah laksanakan tugas, para jururawat pun dah laksanakan tanggungjawab, frontliner barisan hadapan pun sudah pun mengembeling tenaga mereka, jadi sekarang ni terpulang pada kita pula. Jadi salah satunya kita usahakan 1000 kali istighfar. Tak banyak tuan-tuan, kita dengar banyak 1000 tu, tapi sebenarnya kalau lepas solat tuan-tuan boleh tasbih, tahmid, takbir sebanyak 100 kali, tak sampai berapa minit. Ya, jadi kita boleh juga buat istighfar itu 500 ke 1000 kali. Itu pun salah satu daripada asbab daripadanya. Yang keduanya tuan-tuan, banyakkan sedekah. Ya, sedekah ni tak semesti kita kena bagi banyak, kita bagi sedikit dengan kita niat supaya Allah Ta'ala mengangkat bala dan musibah ini. Tak semestinya dengan wang tunai, kita tolong orang, kita bantu orang dengan kudrat kita, khidmat kita, itu juga termasuk daripada asbab untuk mengangkat. Kerana dalam hadis Nabi menyatakan, as-sadaqatu as-sir tudfi'u ghadabur rabb, sesungguhnya sedekah yang tersembunyi itu ia dapat menghilangkan kemurkaan Tuhan. Ya, selain daripada hadis yang lain Nabi sebut bahawasanya man istaghfara faqad ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Siapa yang banyak beristighfar, Allah jadikan bagi setiap kesulitannya itu adanya kelapangan. Ya, adanya kelapangan. Jadi kita ada sedekah, kita ada istighfar, dan yang ketiganya adalah perbanyakkan doa dan zikrullah. Zikir dan doa yang diiring dengan zikir. Setiap kali berzikir kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat bala dan musibah ini dengan sesegeranya, agar kita dapat kembali mengamalkan dan menyambung semula aktiviti kita seperti mana yang terdahulu yang telah Allah berikan nikmat keamanan itu. Ya, sebenarnya memang kita rasa kita aman daripada perang, tapi kita tak rasa kita aman daripada virus. Jadi ini salah satu juga daripada musibah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut salah satu daripada sebab Allah mengangkat keamanan itu adalah disebabkan kerana
perbuatan orang-orang yang menipu di dalam timbangan jual belinya, dan juga disebabkan kerana apa yang disebutkan, iaitu apabila ada di antara manusia yang telah meninggalkan hukum hakamnya ataupun daripada kitab Allah SWT. Jadi banyakkan baca Quran dan tinggalkan segala benda yang haram, insya-Allah Allah Taala akan permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Baik, kita balik semula dalam pengajian kita pada malam ini melalui kitab Riyadhus Salihin. Sambungan pada hadis yang kedua, betul tuan-tuan hadis yang kedua dalam bab perintah makan dari tepi pinggan dan larangan makan dari tengahnya. Wa an Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilkal qas'ah ya'ni waqad thurida fiha faltaffu 'alayha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabi ma hadhihi jilsatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wa da'u dhirwataha yubarak fiha. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu bejana qis'ah. Qas'ah ni macam dulang lah, dulang yang boleh masuk sampai 7 ke 10 orang. Dulang yang betul-betul besar tu tak, bukan macam dulang yang kita duk makan ni, dulang yang lebih besar. Memang saya pernah pergi negara Arab. Masa duduk kat negara Arab tu, masa musim tajaan berbuka puasa, orang Arab memang dia ada satu dulang. Dulang tu begitu besar, boleh letak padanya 2 ekor kambing. Satu menghadap sebelah sini, satu menghadap sebelah sini. 2 ekor kambing tuan-tuan, letak dalam satu dulang, timbunan atas dia nasi. Tuan-tuan bayang, makan tu bergilir. Mula-mula datang 10 orang, dia tak boleh duduk bawah tuan-tuan. Dulang tu besar. Orang yang nak letak tu susah, dia nak bawa, nak letak berat. Jadi apa mereka buat? Mereka dah letak macam ada satu meja panjang, mereka bawa pikul meja panjang tu ramai, mereka letak. Jadi makan dia kena berdiri. Makan dia kena berdiri. Tapi zaman Nabi tak berdirilah, sebab Nabi tak ada lah bubuh sampai 2 ekor kambing atas tu. Ini cerita Arab punya style lah. Diletakkan, makan 10 orang tuan-tuan, tak habis, keluar 10 orang lagi datang makan. Nanti dia akan tambah balik apa nasi ke, tapi daging tu memang takkan habis lah sebab 2 ekor kambing. Nak menceritakan itu namanya qas'ah. Kemudian yang mana dulang yang begitu besar itu dinamakan akannya al-gharra, dinamakan padanya al-gharra. Ini maknanya apa tuan-tuan? Antara sunnah Nabi SAW, Nabi mengajar kita apa-apa harta yang kita milik, kita disunatkan memberi nama pada dia. Kalau tuan-tuan ada kopiah, bagi nama kopiah tuan-tuan nama apa? Ada jubah, jubah nama apa? Ada pinggan, pinggan nama apa? Sebab tu zaman sekarang ni semua dah pakai ikut sunnah. Beli pinggan jenama apa? Korel ke, jenama apa tu, Tupperware ke, macam-macam lah, saya tak tahulah sangat. Tapi nak ceritakan sekarang ni kita beli jubah pun, kalau tuan-tuan tengok orang jual jubah, jubah tu pun dibagi nama. Jubah itu, jubah nama ini, itu sunnah, dapat pahala. Ya. Kalau baju Melayu apa? Bagi nama. Bagi nama pada baju Melayu kita itu. Ya, kerana Nabi SAW memiliki beberapa pakaian, beberapa harta, dan Nabi namakan. Bila Nabi namakan, isteri Nabi akan tahu. Bila Nabi kata baginda nak pakai sekian-sekian, Nabi bagi tahu nama, isteri Nabi tahu. Kalau kita pakai baju Melayu banyak, saya nak pakai baju Melayu, jadi isteri kita akan tanya baju Melayu yang mana satu, warna sama pun ada banyak, yang mana satu. Jadi bila kita bagi nama,
maka senang difahami oleh isteri kita. Tapi kalau orang perempuan punya nak bagi nama pun tak larat bagi nama lah, banyak sangat barang dia, sampai nama pun tak tahu nak bagi apa dah. Yang tu kalau orang banyak sangat lah ya, harta yang dia miliki. Baik, kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah yang mana gharra itu satu dulang yang diangkat padanya akan 4 orang lelaki. 4 orang lelaki kalau nak pikul satu dulang tu. Dan pada suatu hari selepas selesai daripada solat duha, apabila masuknya waktu duha, selesainya solat duha, tiba-tiba dibawakan bejana itu dan telah dipergunakan membuat roti dengan kuah. Ya, waqad thurida fiha. Thurid ni daripada tharid. Tharid ni maknanya adalah roti yang dimakan bersamanya daging yang dimasak dengan gandum. Dia macam dulang tu mungkin ditaburkan padanya daging cincang yang dimasak dengan gandum, kemudian roti cicah dengan tu. Itu namanya tharid ya. Sebab itu antara makanan yang paling Nabi sukai untuk makan adalah bubur gandum daging. Dalam istilah bahasa Melayu kita panggil bubur lambuk. Bubur lambuk tu. Tapi bubur ni kita boleh jumpa time Ramadan saja. Tak ada Ramadan, lambuk pun tak ada, tinggal bubur saja. Nabi suka makan daging yang telah dihancurkan, dimasakkan bersamanya dengan gandum. Ini Nabi suka makan, namanya atharid. Sebab Nabi pernah memuji hidangan ini. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha lebih baik daripada sekalian wanita-wanita yang lain, dan kecintaanku kepadanya melebihi daripada para isteriku, seperti mana cintanya aku kepada bubur tharid daripada sekalian makanan. Ini menunjukkan tuan-tuan, Nabi suka makan selain daripada labu, selain daripada tembikai, atau orang belah arah timur dia panggil timun Cina. Ya, tembikai. Selain daripada itu juga Nabi suka makan adalah bubur tharid. Bila mereka duduk beramai-ramai memakan dengan kuahnya, maka mereka mengerumuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tapak kakinya. Tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab Badui, bertanya, "Duduk apakah demikian itu wahai Rasulullah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah menjadikan saya demikian itu Allah menjadikan saya seorang hamba yang murah hati dan tidak menjadikan saya seorang yang kejam. Kemudian baginda mempersilakan orang-orang ramai yang hadir, makalah kamu dari tepi-tepinya dan biarkan tengah-tengahnya supaya diberkati bagimu pada makanan itu." Baik, kita tengok ada beberapa pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita, saya dah sebut dah di awal tadi, menamakan dengan nama yang khusus pada harta yang kita miliki, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, unta dia Nabi namakan qaswa, keldai dia Nabi namakan duldul. Jadi ada nama-nama dia ya. Demikian juga pinggan yang Nabi pakai ni dinamakan gharra contohnya ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni juga menunjukkan kepada kita, iaitu galakkan dan tuntutan seseorang itu untuk makan secara berjemaah. Ini kita dah bahas dulu. Kita dah bincangkan tentang beberapa kelebihan makan secara berjemaah ya. Kalau kita nak ambil beberapa hadis yang menceritakan makan secara berjemaah ini, ada banyak Misalan contoh, kalau kita lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan kepada kita kelebihan makan secara berjemaah ini. Yang pertamanya adalah dia memberikan kekenyangan lebih daripada jumlah yang diperlukan untuk makan. Sebab tu Nabi kata makanan 2 orang mencukupi untuk 3 orang.
makanan 3 orang mencukupi untuk 5 orang. Sahabat berkata, bagaimana nak cukup makan begitu wahai Rasulullah? Maka Nabi jawab, kalau kamu nak dapatkan makan seperti itu, makanlah kamu dalam keadaan berjemaah. Kalau tuan-tuan tengok makanan sikit, macam mana nak bagi kenyang dan cukup? Makan ramai-ramai. Biasa kita terbalik, makan dah sikit ni, mana boleh makan ramai-ramai? Kalau makan ramai-ramai tak cukup. Yang tu kita fikir. Tapi agama cakap sebaliknya. Kalau kita makan seorang berasingan, memang lagi tak akan cukup. Berbanding kalau kita makan beramai-ramai, maka dia akan menjadikan makanan itu lebih mencukupi. Yang kedua, fadilatnya menyebutkan kerana para anbiya, yang pertama, Nabi yang pertama yang menyerukan supaya makan berjemaah ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-Nabi lain pun makan berjemaah juga, tetapi satu orang Nabi sepanjang hayatnya tak pernah makan bersendirian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim ini dipanggil sebagai mudhif, iaitu orang yang suka makan tidak melainkan bersama dengan tetamunya. Nabi Ibrahim ni sampai satu peringkat, tuan-tuan, kalau baginda alaihissalam nak makan, baginda ada makanan yang cukup untuk diri baginda, baginda akan cari seorang atau 2 orang yang boleh makan bersama-sama dengannya. Maknanya baginda tak pernah makan. Kalau duduk pun dengan keluarga, makan dengan keluarga. Kalau duduk seorang-seorang pun, baginda akan berhenti cari mana-mana kawan, jom makan dengan saya, makan dengan saya, pelawar orang makan dengan dia. Padahal tidaklah berdosa, makan seorang pun tak berdosa. Nabi-Nabi yang silam pun galak makan berjemaah, tapi mereka pernah makan bersendirian. Melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Sebab tu Allah kata dalam Quran, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah telah sampai kepada kamu satu berita yang kamu kena kenal, seorang Nabi yang cukup menyantuni para tetamu dia. Sebab tu tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, rezeki baginda tak pernah putus, satu. Nombor 2, keturunan zuriat baginda banyak di kalangan para nabi. Sebab tu tuan-tuan, makanan ni, apa yang cara kita makan, bukan apa yang kita makan kena halal, kena bersih. Cara kita nak makan itu pun boleh menentukan zuriat kita tu yang akan datang macam mana. Sebab tu jangan remeh soal makan ni, tolonglah. Kita memang Allah agama suruh kulu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kalau nak makan, bahan makan tu, ingredient, ramuan makan, pertama mesti halal, wajib lah tu, haram tak boleh lah. Nombor 2, mesti bersih. Bukan bersih tayyib, bukan bersih saja, tapi mesti benda berkhasiat. Tapi agama tak berhenti sampai situ. Yang tu saja baik untuk ibadat kita. Kita doa Allah mustajab. Kalau makan halal, makan bersih, badan sehat. Tapi nak bagi tambah daripada halal dan sehat tadi, afiat tadi, berkat. Macam mana nak boleh yang ketiga ni? Selain daripada halal sebagai ibadat, bila kita makan benda yang halal, kita buat ibadat pada Tuhan. Nombor 2, kita nak dapatkan apa yang disebutkan sebagai bersih. Bersih itu maknanya sehat, afiat daripada Allah. Yang ketiga, kita nak dapatkan berkat. Ibadat, afiat, berkat. 3 benda ni hanya kita boleh dapat dalam makanan kita. Cara nak dapat berkat, makan jangan sorang-sorang. Makan sikit bagi orang lain, bagi orang lain. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam peperangan yang terjadi, ada satu perang yang sahabat paling sulit berada, bukan sulit disebabkan tak cukup ketenteraan, sebab tak cukup bekalan makanan. Dinamakan Ghazwatu Zatur Riqa', peperangan Zatur Riqa'. Apa makna Zatur Riqa'? Yang orang terpaksa mengunyah dahan-dahan yang kering. Sahabat tak ada makanan, tuan-tuan. Apa sahabat buat? Tak tahulah tuan-tuan lalu ke tak lalu. Ambil satu kurma, masuk mulut sahabat, kulum hisap,
keluar balik ludah bagi kawan ni pula, keluar balik bagi kawan ni pula, keluar balik macam tahnik tu. Kita tengok kawan kita kulum tak lalu lah. Aduh, dia ni tak gosok gigi ke tak, pakai pula gigi palsu pula. Sahabat tu cucuk itu bagi yang ni pula sampai lunyai buat tamar tu. Sebiji tu dihisap oleh berapa orang, 5 ke 7 orang. Habis biji isap pula ambil nak kongsi. Tapi bila pergi perang, mereka menang dalam perang itu walaupun mereka makanan tidak mencukupi. Pasal apa? Berkat. Sebab itu bila kita makan benda tu berkat, nanti kita dapat anak, dapat cucu, dapat cicit. Mereka ini juga akan menjadi keturunan yang berkat. Apa tanda berkat? Tengok doa Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dua benda Allah bagi. Pertama, anak tu atau keturunan tu akan jadi penyejuk mata. Kita tengok seronok, akhlak bagus, dengar cakap. Qurrata a'yun. Bukan bagi nama qurrata a'yun tapi mata tak sejuk, mata sampai kelabu. Nama saja anak tu qurrata a'yun tapi tak sejuk langsung, panas. Nombor 2, waja'alna lil muttaqina imama. Mereka boleh jadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu amalkan benda ni tuan-tuan, jangan tinggalkan, ya, amalkan insya-Allah. Baik, itu antaranya lah yang disebutkan, banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian kita sambung balik tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Antara yang kedua, hadis ni juga menggambarkan kepada kita berkenaan dengan kelebihan dan tuntutan seseorang itu untuk mengerjakan padanya akan salat duha. Hadis ni juga mengajarkan kepada kita tentang kepentingan salat duha. Sebab itu Nabi SAW makan, Nabi SAW makan tengah hari adalah pada waktu duha. Tuan-tuan makan pukul berapa? Kalau sarapan pagi, Nabi makan awal, lepas subuh makan kalau tak puasa. Kalau puasa sebelum subuh. Sebab tu saya baca dalam satu kajian tuan-tuan menyebutkan bahawasanya, ini doktor lah yang sebut, ya, bukan saya reka-reka, tuan-tuan boleh rujuk pakar-pakar doktor-doktor perubatan yang bahagian apa ni, usus ni. Dia kata Allah jadikan semula jadi dalam perut kita asid yang paling kuat dikeluarkan di dalam usus besar. Apabila kita untuk apa ni, untuk menjadikan penghadaman kita dan makanan yang kita makan tu dapat diproses 100%. Kalau kurang pun 90%, kalau dia orang tua pun 70% ke atas. Semua apa dalam makanan tu boleh kita manfaatkan dalam tubuh kita jika kita makan sebelum 9 pagi dan ke atas. Maknanya kalau kita makan 9.30 dan ke atas, ketika itu sistem penghadaman perut kita tak berapa bagus. Kita lambat je, asid dah ada dah. Bila asid banyak kita makan, makanan yang kita makan tu pula ada asid, dia tambahkan asid, tu jadi gout tu. Tu yang lama-lama dia jadi gout. Kalaulah masuk makanan pun asid tu tak dapat cernakan makanan tu dengan baik, menyebabkan makanan yang kita makan kan, contoh kita makan satu makanan khasiat, mungkin badan kita boleh serap kebaikan zat makanan tu hanya 40%, hanya 50%. 50% lagi dia kena buang melalui najis. Jadi sebab tu badan kita tak berapa sihat, tak berapa bagus. Sebab tu kalau nak makan sarapan pagi, jangan sampai lepas pukul 9 pagi. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya tanya banyak kawan-kawan Tok Wan saya, atuk saya tanya mereka di kampung-kampung, sebab apa orang tua-tua dulu sihat-sihat. Tuan-tuan tengok mereka makan pagi pukul berapa. Orang tua-tua dulu, tok ayah kita moyang, balik subuh terus makan lah. Dia cari makan, dia tak cari benda lain lah. Dia bukan pergi kerja dulu, dia makan dulu, lepas makan baru dia kerja. 6 pagi dah makan, 6.30 dah makan.
Dan pagi ni tuan-tuan, pakar diet mengatakan kalau kita makan pagi berat pun dia takkan gemuk. Sebab masa tu badan kita memang betul-betul perlukan energi. Tapi kalau kita makan berat, dah lewat malam ni, badan kita sebenarnya dia nak kena rehat, dia nak shutdown lah, kita PC lagi. Yang tu lah my obesity lah, my kolesterol lah, my darah tinggi, pasal tu lah tu. Sebab kita tak ikut waktu makan mengikut sistem yang fitrah yang Allah telah jadikan. Sebab tu kalau kita nak tahu, kita kena ikut macam mana yang Nabi SAW buat. Nabi makan tengah hari masih dalam waktu duha, bukan awal duha tuan-tuan, bukan awal duha. Tapi duha ni bermula waktu panas dia pukul 10.30 ke atas, yang Nabi kata tarmudul fisal. Waktu duha yang paling baik adalah apabila padang pasir itu sudah menjadi panas kerana matahari dah lama dah tegak, dan anak-anak unta telah jaga daripada tidurnya. Ulama kata lebih kurang 10 lebih. Yang tu semayang duha waktu yang paling terbaik, yang dipanggil salat awabin. Tapi masa bila nak makan ni? Katakanlah sekarang zuhur pukul 1-2 minit, letaklah pukul 1 senang. 20 minit sebelum zuhur itu haram semayang, waktu duha dah habis dah. Sebab waktu tu matahari tertegak di langit, tak boleh semayang duha dah. Makna katanya dalam 12.40 waktu paling baik tuan-tuan makan pukul 12 suku, tu paling terbaik. Masih dalam waktu duha, tapi di penghujung waktu duha, di penghujung waktu duha. Sebab tu lepas habis selesai Nabi solat duha, maka baginda makan. Baginda makan. Kalau kita makan pukul 2 lebih, pukul 3, yang tu sebenarnya sudah tidak berapa bagus untuk kita makan. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, saya makan sikitnya tak turun berat. Bukan soal tak turun berat, pasal banyak benda yang patut diproses tak diproses, dia masuk dalam badan kamu, dia jadi penyakit. Dia jadi penyakit. Tu yang kena beli ubat, nak kena tolak buang balik benda tu, bersihkan balik tu. Dan Nabi akan makan malam sebelum menjelangnya maghrib. Sebelum masuk maghrib makan dah. Malam semayang maghrib, duduk sat, semayang isyak, balik isyak, Nabi terus tidur. Nabi tak tengok dah Premier League dah, English Premier League ke bola ke apa, tak ada dah, tak tengok dah. Lepas isyak terus tidur. Sebab dalam hadis Nabi kata, sahabat menyatakan di kalangan kami di zaman Nabi SAW, para sahabat menganggap makruh melambatkan tidur selepas daripada waktu isyak. Nabi lepas isyak Nabi tidur, lepas tu Nabi bangun tengah malam dah segar. Sebab apa tuan-tuan? Rupa-rupanya dalam kajian sekali lagi menyebutkan, kalau kita tidur sebelum jam 12 malam, sebelum midnight, Mak Saleh ajar kita midnight pukul 12 ke atas baru tidur. Sebelum pukul 12 jangan tidur, enjoy dulu, pi makan roti canai, teh tarik tambah, elok lah. Tapi agama mengajar kita tidur sebelum 12 malam. Rupa-rupanya tuan-tuan, tidur 1 jam sebelum pukul 12 menyamai 2 hingga 3 jam selepas pukul 12. Katakanlah tuan-tuan tidur pukul 10 sampai pukul 12, kita ada 2 jam. Walaupun kita tidur 2 jam, sama macam kita tidur 4 jam. Jadi kalau kita bangun pukul 3 pagi, kita tak rasa mengantuk. Sebab apa? Kita dah cukup tidur. Kualiti tidur kita itu sangat-sangat mencukupi. Badan kita tak perlu tidur banyak. Sebab tu ulama dulu mereka tidur tak lama. Sebab apa? Mereka tidur sebelum jam 12. Kita tidur lepas jam 12, bangkit subuh duk menguap-menguap, mengantuk lagi. Pasal apa lah duk ngantuk lagi? Padahal tidur 12 sampai pukul 6 ni duk ada berapa jam dah? 6 jam dah duk ada situ. Katakanlah 51 sekarang ni subuh, makna katanya kita tidur 5 jam lebih, okey lah tu. Tapi duk rasa macam tidur 3 jam. Sebab apa? Disebabkan kerana sistem yang kita ikut itu adalah sistem barat, bukan kita ikut kaedah yang diajarkan oleh
Nabi SAW. Lagipun orang yang tidur lambat ni, dia cepat tua tengok muka dia, tuan-tuan. Ya, saya tengok tuan-tuan muda lagi kan. Semua geng tidur awal lah ni. Baik. Sebab tu orang-orang kampung zaman dulu, mereka tak ada TV, tuan-tuan. TV tak ada, apa tak ada. Balik rumah je tidur dah. Tengok orang dulu sihat, bangun pagi-pagi sarapan dah. Mereka sihat. Sebab mereka betul, walaupun tak ada majlis ilmu ni, tak ada ni ustaz yang mengajar cara tidur Nabi, tak ada. Tapi Allah jadikan cara hidup mereka tu dah ikut sunnah dah. Walaupun tak datang kuliah belajar tentang sunnah. Kita punyalah belajar, tapi bila pergi kepada amalan, tak ikut juga. Itu kesan dia berbeza, tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian kita tengok cerita tentang fadilat solat duha ni panjanglah, tuan-tuan ya. Kita ringkaskan. Yang seterusnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita berkenaan dengan tuntutan seseorang itu makan dalam keadaan duduk. Sebab orang Arab kalau makan di dalam dulang besar, saya sebut tadi, mereka makan berdiri. Sebab itu bila Nabi nak makan, datang Arab Badui, dia kata, "Ma hadhihi tilkal jilsah ya Rasulullah." Nabi, ni duduk pasal ni buat apa? Kami biasa makan dulang besar ni kami diri. Pasal apa duduk? Di sini menunjukkan pada kita, ulama bincang tentang hukum makan berdiri dan apakah hukum makan dalam keadaan duduk. Pendapat para fuqaha mengatakan ada khilaf. Yang pertama kata makan duduk ni hukum dia wajib. Siapa makan berdiri haram dan berdosa. Kenapa? Ada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sebut, "Man syariba qa'iman." Siapa yang minum berdiri, au akala ta'amahu, ataupun dia makan berdiri, falyastaqi, Nabi kata, maka hendaklah dia muntahkan balik apa yang dia makan. Nabi kata siapa minum berdiri, siapa makan berdiri, apa hukuman dia? Masuk balik, jolok balik jari, bagi muntah balik. Duduk, makan balik. Nak katakan bila Nabi suruh muntah balik, itu macam amaran keras. Sebab tu ada yang kata wajib, tapi ada yang kata hukum dia makruh, dan makan duduk itu hukumnya hanyalah sunat muakkad sahaja, sunat. Ya, kerana apa? Nabi suruh jolok tu bukanlah Nabi ancam hukuman azab, tapi Nabi nak kata jangan buat macam tu, kerana ia bukan cara makan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Habis dah? So, lepas azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى على محمد وآله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمد Rasul Asmaqam. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan dirahmati oleh Allah, kita sambung sikit, ringkas saja lagi. Jadi ada pendapat yang mengatakan makan ni dalam keadaan duduk hukumnya sunat. Ya, kalau kita makan dalam keadaan berdiri maka hukum dia makruh. Ya. Kerana ada riwayat yang mengatakan bahawasanya ada pernah sahabat minum berdiri, ya, dan Rasulullah SAW pernah juga dalam setengah riwayat minum dalam keadaan berdiri, tapi bukan dalam keadaan berjalan. Kalau berjalan memang tak dibenarkan, ya, sambil minum, sambil berjalan, sambil makan, sambil berjalan. Tapi kalau berdiri ya memang ada, tetapi hadis itu hanya menyebutkan baginda minum itu adalah air zam-zam. Sebab itu ada ulama yang mengecualikan hukum itu kepada air zam-zam sahaja. Tapi ada yang ulama kata kalau air zam-zam boleh, apa bezanya ia dengan air yang lain, melainkan keberkatan khasiat dia. Tapi bukan soal khasiat, soal berdiri itu, ya, patutnya nak muliakan air zam-zam duduklah, pasal apa berdiri. Jadi sebab itu ada pendapat mengatakan hukum dia makruh, dia tidak sampai kepada haram, kerana ia pernah juga dilakukan oleh beberapa orang sahabat. Yang dilarang keras adalah sambil berjalan atau sambil dalam keadaan berlari. Berlari lagi teruk lah, makan sambil berlari tu macam mana tu, ya, ataupun minum sambil dalam keadaan berlari, ya. Itu lebih tidak bagus dari sudut kesihatan pun sebenarnya. Baik, ini menunjukkan pada kita duduk itu dan bagaimana cara duduknya Nabi ketika makan, tuan-tuan. Nabi kalau makan ada beberapa cara Nabi duduk. Yang pertama, ulama kata dalam hadis, kalau kita belajar kitab Syama'il, pertama sekali Nabi kalau makan, Nabi duduk secara iqa'. Iqa' tu macam mana, tuan-tuan? Iqa' tu punggung diletakkan di atas kedua tumit. Tuan-tuan tegakkan kedua tumit kaki, punggung letak di atas kedua tumit kaki itu. Macam kita duduk tahiyat awal, kita duduk lapik macam tu, punggung di atas telapak kaki kiri. Tapi ini kita pacakkan kedua-duanya di atas lantai, punggung diletakkan di atas kedua tumit tadi. Ini cara pertama Nabi makan. Kenapa Nabi makan macam tu? Sebab para fuqaha mengatakan nak mengelakkan makan lama. Kalau kita duduk macam tu makan lama, kaki kebah. Jadi kita tak akan duduk lama-lama makan. Sebab Nabi tak galakkan kita makan ni, kita habiskan waktu makan kita ni lama, tak digalakkan. Sebab itu nanti kita masuk dalam bab yang kemudian, insya-Allah lepas PKPB ni, Nabi larang makan sambil bersandar. Kalau kita sambil makan bersandar, dia akan jadikan makan kita itu lebih panjang dan lebih lama. Sedangkan Nabi kata kita hanya perlu makan sedikit nak dapat tenaga, untuk kita dapat kekuatan bagi mengerjakan ibadat dan sekadar untuk menegakkan tulang belakang. Bukan sampai makan tulang belakang pun tak boleh tegak dah, sampai jadi bongkok dia. Bukan begitu, ya. Itu duduk yang pertama, tuan-tuan, duduk iqa' nama dia. Yang kedua, duduk secara iftirash. Iftirash tu macam mana? Macam kita duduk dalam tahiyat awal. Kalau makan duduk macam tu pun, tuan-tuan, duduk macam duduk tahiyat awal, duduk lapik lutut kedua-dua dilipat, punggung letak di atas telapak kaki kiri. Biasa kalau makan macam ni pun kita takkan makan lama juga. Lama-lama kaki kiri tu kebas.
Duduk yang ketiga yang dinamakan sebagai salah satu duduk, iaitu dipanggil sebagai, Allahu Akbar, apa nama duduk, saya terlupa nama istilah perkataan dia, iaitu dengan kita menegakkan paha kanan kaki kita dan kita duduk di atas telapak kaki kiri kita. Tadi iftirash duduk kepak. Kalau yang duduk yang ketiga ni, apa nama istilah, saya terlupa tuan-tuan. Ihtiba. Ihtiba iaitu angkat salah satu kanan ditegakkan, ya, yang mana menekan pada bahagian perut di sebelah kanan. Biar paha tu masa kita angkat tu, belah kanan tu kita angkat, kita bagi paha tu menahan, menongkat di perut kanan kita. Kemudian belah kiri kita lipatkan dan kita duduk di atas telapak kaki bahagian kiri kita. Tuan-tuan tahu sebab apa Nabi suruh makan macam tu? Bila kita makan, perut paha kanan ni menahan di bahagian perut kanan kita, dia adalah menjadi satu, menekan itu adalah salah satu sebab untuk mengelakkan seseorang itu daripada makannya sehingga tidak ada ruang padanya akan minum dia. Suatu makan tu kita kena tekan sikit paha kita tu biar rapat kepada arah perut kanan, perut kita di sebelah kanan. Jangan jarakkan, tapi kita dekatkan dan rapatkan. Itu ada 3 cara kaedah yang Nabi SAW makan, ya, yang menunjukkan makan itu adalah untuk mengelakkan ia menjadi lebih lama. Sebab itu Nabi jawab pada Arab Badui tadi, Allah telah menjadikan aku hamba yang mulia supaya aku makan di lantai dan aku tidak makan di atas. Di sini juga menunjukkan pada kita tuan-tuan, antara makan di atas dengan makan di bawah, afdalnya di bawah daripada di atas. Tapi kalau tuan-tuan dah beli meja makan, kalau tak pakai, nanti Allah Ta'ala tanya pula, beli pasal apa tak pakai. Bolehlah makan atas meja makan, tapi jangan sandar. Tapi sekali-sekala tuan-tuan, sekali-sekala beli satu safrah, bentang, ajak anak-anak kita, ajari mereka makan di lantai, makan di atas safrah. Kenapa Nabi ajar kalau nak makan bentang safrah? Sebab kalau ada makanan jatuh, sunnahnya angkat makanan jatuh tu, tiupkannya, sebut bismillah, makan balik, supaya bila dia jatuh atas safrah, dia bersih, safrah tu bersih. Tapi kalau kita makan tak ada safrah, jatuh atas tile ke apakah, barangkali tile tu kotor, tempat pijak. Sebab tu Nabi ajar kita kalau nak makan biar ada alas. Macam orang perempuan ni, dia memang ikut sunnah lah bab tu. Sebenarnya dia minat. Bila makan, dia beli alas. Meja makan kita tu dia beli alas, dia tukar tiap minggu. Dia kata sunnah bang. Memanglah sunnah. Ya. Supaya bila makanan jatuh, bila kutip balik dan dia tidak menjadi kotor. Sekali-sekala makan kat bawah tuan-tuan. Sebab Nabi kata inilah cara makan hamba yang mulia di sisi Allah, bukan cara makan jabbaran anid, penguasa yang sombong. Kerana zaman dulu Rom, Parsi semua ni, mereka semua makan di atas meja. Dan mereka makan sambil baring, ada mereka makan sambil sandar. Yang ni amalan-amal mereka. Jadi Nabi tak nak Nabi dipandang sama dengan mereka itu. Mereka dipandang sama dengan mereka itu. Melainkan kalau siapa yang sakit lutut tak boleh makan duduk bawah, tak apalah, jangan paksa pula. Selagi tak makan langsung, makanlah duduk, ya. Tapi janganlah sambil makan duduk atas kerusi malas, yang tu lebihlah makruhnya. Ya, ni makan macam kerusi malas yang goyang sambil makan, pulut liat. Memang makin liat lah nampak gayanya tuan-tuan. Jadi ini salah satu daripada perkara. Yang terakhir daripada hadis ni menunjukkan pada kita, Nabi mengajar supaya makan bermula daripada tepi, bukan daripada tengah, kerana di tengah itu telah turunkan padanya akan berkat. Sebelum ni kuliah yang lepas saya dah ceritakan sebab apa tengah berkat tu turun, kenapa tidak tepi. Kita dah bincangkan, disebabkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan supaya setiap di antara kita tu berkongsi makan
dan dapat dirasakan oleh semua orang yang makan itu akan bahagian makanan masing-masing, tidak seseorang saja yang dapat. Kerana itu berkat itu diturunkan pada bahagian tengahnya selain malaikat yang mendoakan dan seumpama dengannya. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu tasbih kafarah.